Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar cikgu yang dikasihi sekalian. Bertemu lagi kita dalam kelas pembelajaran secara maya. Okey, bersama dengan saya iaitu Cikgu Khairi dalam kelas Prinsip Akaun tingkatan 4 pada minggu yang kedua pada bulan 6. Okey, so macam biasa pembelajaran secara maya di mana pelajar akan diberi satu video ringkas berkaitan dengan topik pembelajaran pada minggu tersebut dan selepas itu sebarang persoalan ataupun pertanyaan kamu boleh tanya dalam guru WhatsApp yang telah disediakan. Dan jangan lupa like page NMTC untuk sebarang maklumat. Okey pelajar. Okey, so cikgu harap kamu faham dengan konsep pembelajaran secara maya. Okey, so pada minggu yang kedua ini dalam prinsip akaun tingkatan 4, cikgu akan masuk bab yang sama iaitu bab 5 iaitu leja. Okey, so untuk minggu ini cikgu akan masuk subtopik barulah supaya lebih mendalam lagi berkaitan dengan leja ni. Okey, so pelajar dah bersedia ke? Okey, kalau dah bersedia, cikgu harap kamu bersedia dengan modul masing-masing. Okey, pelajar. Okey, kamu buka modul kamu pada halaman. So, pada hari ini cikgu akan masuk itu di bawah tajuk catatan bergu ya. Okey, iaitu sistem catatan bergu. Hari ini cikgu akan masuk tajuk baru macam mana di bawah tajuk leja. Okey, boleh pelajar? Okey, cikgu akan besarkan sedikit. Okey, so dah. Okey, sistem catatan bergu. Peraturan simpan kira mengikut sistem catatan bergu ya. Okey, tengok satu persatu. Okey, pelajar, cikgu harap kamu boleh lihat satu persatu iaitu di bawah tajuk sistem catatan bergu. Itu peraturan yang pertama ialah sistem catatan bergu merupakan suatu sistem yang merekodkan setiap urus niaga perniagaan secara sistematik lah. Okey, boleh pelajar. Setiap urus niaga akan direkodkan dalam sekurang-kurangnya 2 akaun yang berasingan dengan amount yang sama iaitu satu akaun didebitkan manakala satu akaun lagi dikreditkan. Okey, so maknanya catatan bergu ni ada dua partner dia iaitu ada satu di sebelah debit, ada satu di sebelah kredit. Itu kita panggil iaitu sistem catatan bergu. Okey, boleh? Contohnya kalau kamu rekod ada debit saja, kredit tak ada, so maknanya rekod kamu tak betul lah. Ledger kamu akan jadi salah nanti. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Okey, setiap akaun pula, okey, kamu tengok nota kamu yang ketiga ini, setiap akaun pula mempunyai dua bahagian iaitu bahagian sebelah kiri dikenal sebagai debit dan bahagian di sebelah kanan dikenal sebagai kredit. Okey, setiap akaun mestilah mempunyai nama tertentu seperti akaun bank, akaun modal, akaun kenderaan ataupun akaun insurans. Okey, maknanya kena ada yang tu. Maknanya setiap akaun mestilah mempunyai nama tertentu seperti ada akaun bank, akaun modal, akaun kenderaan ataupun akaun insurans ya pelajar. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada panduan macam mana kita nak rekod urus niaga ni. Okey, so kat sini cikgu akan terangkan iaitu jenis akaun yang ada ialah aset. Yang ni basic form 4 kamu dah belajar ya. Okey, aset, liability, equity pemilik, hasil dan juga belanja. Yang ni ialah yang paling utama dalam perakaunan lah. Okey, so apa yang berlaku kepada aset jika debit bertambah, kredit dia akan berkurang. Untuk liability pula, debit akan berkurang manakala kredit akan bertambah. Okey, boleh pelajar? Okey, yang ketiga ialah equity pemilik. Debit akan berkurang, kredit akan bertambah. Manakala hasil akan berkurang debit, kredit akan bertambah. Belanja, debit bertambah, kredit akan berkurang. Okey, yang ni cikgu nak kamu tolong hafal dan ingat. Ini merupakan prinsip asas. Okey, apa akan berlaku di sebelah debit akan berlaku di sebelah kredit. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada page yang seterusnya. Okey, kamu buka muka halaman yang kelima iaitu
prinsip asas perekodan akaun perorangan. Okey. Okey, yang pertama ialah akaun belum terima, iaitu prinsip asas perekodan dia ialah debit apabila bertambah, kredit apabila berkurang. Okey, ini merupakan akaun belum terima lah. Okey, ledger akaun belum terima. So, apa yang kamu kena rekod dalam ledger tu, di sebelah debit ialah bertambah, manakala kredit ialah berkurang. Manakala akaun belum bayar, debit apabila berkurang, okey, yang ni dia kata akaun belum bayar, debit apabila berkurang, kredit apabila bertambah. Dia terbalik je. Okey, boleh. Manakala untuk akaun modal, debit di sebelah debit apabila berkurang, manakala di sebelah kredit bertambah. Okey, ambilan pula ialah debit apabila bertambah. Okey, boleh? Seterusnya, kita pergi kepada prinsip asas perekodan akaun bukan perorangan. Okey, iaitu aset. Okey, aset, kalau kamu buka akaun ledger aset, prinsip asas perekodan, debit apabila bertambah, kredit apabila berkurang. Manakala untuk belian pula, debit apabila bertambah, kredit apabila berkurang. Okey, manakala jualan, debit apabila berkurang, kredit apabila bertambah. Okey, untuk hasil pula pelajar, okey, untuk hasil kredit apabila bertambah, manakala belanja debit apabila bertambah, pulangan masuk ataupun pulangan jualan, debit apabila bertambah, pulangan keluar atau pembelian kredit apabila bertambah. Okey. Okey, kita pergi kepada page yang seterusnya ialah pada halaman yang ke-6. Okey, pada halaman yang ke-6. Okey, ini akaun perorangan untuk prinsip akaun ledger Okey. Okey, yang ni cikgu dah terangkan, jualan semua kita dah terangkan, yang ni sama je. Okey, kamu pergi kepada halaman yang ke seterusnya. Okey, yang ni. Okey, prinsip asas perekodan akaun perorangan untuk modal, kita akan debitkan apabila berkurang, kita akan kreditkan apabila bertambah. Manakala untuk ambilan pula ialah kita akan debitkan apabila bertambah. Okey, yang ni kamu tolong ingat dalam table yang cikgu bagi ni dalam modul ni, kamu tolong faham dan kamu kena ingatlah. Okey? Okey. Okey. So, pada halaman yang pada halaman yang ke-8 ni cikgu nak kamu buat latihan ni dalam modul ni, itu soalan nombor 3. Okey. Kamu kena record urus yang disebut dalam ledger dan imbangkan akaun tu. Cikgu nak kamu buat, nanti kamu tunjuk cikgu dalam grup WhatsApp jawapan kamu, boleh tak? Okey, kamu buat yang ni soalan nombor 3. Okey, seterusnya tengok modul kamu. Okey, sama juga pada halaman yang ke-9. Kamu kena buat semua ni, cikgu nak kamu buat ya. Cikgu faham. Tak faham, tanya cikgu dalam grup WhatsApp nanti. Okey, so yang ni untuk pemindahan dari buku catatan pertama ke ledger. Okey, cikgu masuk dulu macam mana kita nak pindahkan. Macam mana kita nak pindahkan daripada buku catatan pertama ke ledger. So, mana buku catatan pertama tu, apa yang kamu record lah. Buku catatan pertama tu kamu record apa. Kan? Okey, so pemindahan dari jurnal am ke ledger. Okey, setiap urus niaga yang berlaku akan direkodkan dalam jurnal terlebih dahulu. Okey, maknanya setiap urus niaga yang berlaku akan direkodkan dalam jurnal terlebih dahulu. So, maknanya kamu kena rekod dalam jurnal dahulu. Selepas itu, catatan di jurnal akan dipostkan ke ledger pada setiap akhir bulan. Maknanya, last sekali kalau kamu rekod dalam ledger, setiap akhir bulan kamu akan rekod benda ni. Maknanya, first kamu rekod dalam buku catatan pertama, selepas itu kamu akan buat dalam jurnal. Selepas itu kamu akan postkan ke dalam ledger. Itu contoh lah, itu dia punya flow dia. Okey, boleh belajar? Okey, tengok contoh yang pertama.
Tengok contoh ya. Okey, buku catatan pertama di bawah diperoleh daripada rekod perakaunan perniagaan Saleha. Okey, so kat sini dia ada journal am, dia rekodkan journal am iaitu dia ada perabot maju beli perabot secara kredit. Okey, sebanyak 2,400 dan juga dia ada buat promosi iaitu ambilan barang niaga untuk promosi sebanyak 2,580. Selepas itu ada jurnal belian sebab dia belilah kot. Okey, Sida Berhad dan juga akaun belian sebanyak 18,560. Okey, so selepas itu kita pergi kepada jurnal pulangan belian. Sida Berhad akaun pulangan belian sebanyak 480. Mungkin ada berlaku apa-apa dekat barang tersebut. Iaitu jurnal jualan pula iaitu YN Enterprise sebanyak 8,686 dan juga YN Enterprise 6,084. Manakala akaun jualan sebanyak 14,769. Okey. Okey, ini merupakan buku tunai yang direkod lah. Okey, ini format dia buku tunai dia. Okey, anda dikenaki memindahkan catatan daripada buku catatan pertama ke dalam ledger. Okey, lepas tu dia akan rekod dalam buku tunai ni. Okey, dalam buku tunai ni kamu akan rekod kepada ledger ni. Okey, so tarikh dia pada 1 Mac ada modal, ada YN Enterprise, ada jualan dan juga ada tunai. Okey, so apa yang dibelilah, ada tulis, belian, Sida Berhad, angkutan keluar, perabot maju dan juga bank dan juga baki HB. Okey, selepas itu apa yang kamu kena pindahkan? So, kamu kena pindahkan kepada ledger. Okey, so cara pindah dia, okey, ini cara dia. Okey, kamu tengok cara dia pindah. Okey, ledger am. Ledger am ada akaun modal, ada akaun jualan, ada akaun alat tulis. Maknanya semua item kamu kena buka akaun dia. Okey, kamu kena buka semua akaun yang terlibat lah. Okey. Dia ada akaun alat tulis, akaun belian. Okey, akaun angkutan keluar, akaun perabot, akaun promosi, akaun perabot maju, akaun pulangan belian. Lepas tu kena buat ledger jualan pula. Okey, akaun jualan. Okey, lepas tu ledger belian. Okey, selepas itu kamu akan buat apa lepas itu? Kepada halaman yang ke-12. Okey, so yang ni ialah kamu akan kena buat soalan ni. Okey, so boleh pelajar. So, untuk minggu ni cikgu akan terangkan kat situ saja permindahan. Okey, cara dia yang pertama kamu kena rekod dalam buku catatan pertama. Selepas itu kamu rekod dalam journal. Selepas itu kamu rekod dalam ledger. Okey, mana ledger ni peringkat terakhir sekali kamu kena rekod lah. Okey, make sure betul semua apa yang kamu rekod. Boleh pelajar? So, cikgu akan berhenti untuk minggu ni sampai di sini saja. Minggu depan kita akan jumpa lagi. Cikgu akan terangkan beberapa tajuk lagi untuk bab ni. Okay, cikgu nak kamu buat semua dalam soalan dalam modul yang cikgu berikan tu. Boleh tak pelajar? Okey, boleh pelajar? Okey, so kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, Assalamualaikum. Bye.